أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, para jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam ini kita dapat lagi untuk sambung kuliah ya dalam kitab Minhajul Muslim. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dapat lagi untuk meningkatkan lagi keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita sedia maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan makluman kepada kita sentiasa supaya kita ini sentiasa ya menjaga hak-hak Allah. Hak-hak Allah. Jadi hak Allah ini ada 3. Walillahi 'ala Allahi salasatun asya. Jadi hak Allah itu terhadap hamba-hambanya ada 3 perkara. Pertama, taklifuhum, menentukan taklif syarak. Taklifuhum itu maknanya hukum syarak ya. Kita kena jaga. Apa itu taklifuhum? Ada pertama, kita tahu bahawa wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini taklif syarak nama dia ya. Jadi kita tak boleh lari daripada 5 ni ya. Wajib umpamanya bila dikerjakan dapat pahala, itu wajib. Ditinggalkan dapat dosa. Jadi kedudukannya mestilah kita kerjakan, seperti umpamanya sembahyang, puasa, zakat, haji ya, ini semuanya adalah hak Allah Ta'ala. Dituntut tuh tuan-tuan ya, dituntut. Kemudian yang keduanya sunnah. Sunnah itu bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tak berdosa. Jadi kedudukannya elok dikerjakan, seperti sembahyang sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah ya. Ini maknanya sunnah. Apa saja yang berkaitan dengan sunnah Nabi itu diberi pahala oleh Allah. Jadi sunnah itu dia punya lawannya makruh. Itu makruh. Makruh itu yang keempat ya. Makruh. Makruh itu maknanya dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Seperti apa? Isap rokok itu makruh atau haram? Tanya tuan-tuan yang isap rokok. Kalau tuan-tuan tanya saya kata haram. Pasal saya tak isap rokok. Kalau tanya orang yang isap rokok, walaupun dia orang ustaz, satidah sekalipun, dia kata, mungkin ada satu sahabat saya, dia Allahyarham dah, dia kata isap rokok itu wajib pula. Wajib Arabi namanya, wajib mendatang. Contoh, umpamanya aku sarahan dekat Mersing ini, Mersing, balik ke Johor Bahru pukul 12 tengah malam, mengantuk. Tak ada ubat lain melainkan gudang garam aja kata dia. Jadi bila diisap gudang garam, segar mata dia kan, maka wajiblah ketika itu aku isap rokok aja. Dia seorang aja, lain-lain tak boleh itu dia. Itu dia tuan. Ini yang makruh ya, makruh. Yang tadi yang
Tiga haram. Haram ya. Haram ini bila kita lakukan dosa, ditinggalkan apa pahala. Ya, kalau yang haram tu memang kita kena tinggalkan. Seperti banyak syirik. Ada dalam tuan-tuan, kalau nak tahu senarai perkara yang haram ni ada, ya. Ada Yusuf Al-Qardawi ya, ada satu kitab yang diterjemahkan oleh Mufti Walai Pesuadu, sekarang jadi Menteri Agama dah, ya, Dr. Zulkifli ya. Ada kitab halal haram, kan? Halal haram ada sebut tebal. Itu. Kalau dalam kitab Al-Khabair sebut Imam Az-Zahabi, itu pun juga ada perkara yang haram, 70 perkara yang haram yang melibatkan dosa besar, 70 perkara. Itu kena bab lain dan itu memang ada satu kitab untuk dibahaskan. InsyaAllah lah itu nanti yang Al-Kabair tu kita akan baca kitab tu setelah habis kitab ni. Kitab ni sekarang baru muka surat 206. Kitab ni habisnya tuan-tuan 931 muka. 900. Maknanya sekarang baru 200. Maknanya 700 muka lagi baru habis. Mungkin ada yang meninggal dunia lah. Itulah dia kata, okay? Itu. Kemudian yang tadi yang makruh, yang kelima mubah, harus kan, harus ni kita boleh buat, tak ada apa, dibuat pun tak ada apa. Seperti umpamanya makan minum, tidur tu harus dia, hukumnya asal. Makan minum ni harusnya. Tetapi ada tapinya tu. Makan itu boleh jadi wajib, boleh jadi sunnah, boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi mubah. Yang wajib macam mana? Yalah, kalau kita pergi hospital, nanti kan pergi cek-cek si doktor sana boleh bagi ubat, kan? Ubat. Dia kata kena makan ni lepas sarapan, kan? Maka itu wajib, tuan-tuan. Wajib aradi namanya, bukan wajib zati. Kena faham tu. Kalau wajib zati tak boleh diubah, kan? Macam sembahyang, puasa, zakat ni wajib zati nama dia. Ni wajib aradi, mendatang. Ya, kalau kamu tak makan mungkin boleh membawa mudarat. Macam orang kencing manis ke, kan? Darah tinggi. Dia ada tu ubatnya tu. Aku tak kisah ni semuanya. Kalau nak mati-matilah. Memang bukan mati lagi, mudar, tuan-tuan. Tu. Sebab tak ada usaha, kan? Itu usaha. Ini. Jadi usaha ikhtiar ni, inilah yang kita anuti akidah kita. Yang selalu dibaca oleh khatib khutbah tu. Yang aliran Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Ini wajib kita usaha ikhtiar, tapi tak wajib berhasil. Itu kena ingat ni. Wajib usaha, tapi tak wajib berhasil. Bukan maknanya aku usaha ni mesti dapat. Tak. Kalau aku berusaha mesti dapat sekian-sekian, tak boleh. Itu maknanya kita sudah memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usaha aja. Umpamanya kita kalau kita berniaga, pagi-pagi bukalah kedai tu, kan? Buka kedai, kita punya servis yang baik kepada orang pelanggan. Orang datang tak datang itu bukan urusan kita. Jangan pula nanti tangkal sana, tangkal sini, jimat sana, jimat sini. Dah salah lagi di segi akidah. Ini contoh. Ya. Jadi itu sebanyak sedikit kenaan. Jadi itu wajib aradi. Kemudian boleh jadi sunnah kita minum, sunnah. Macam kita puasa. Kenapa puasa itu kita sunnah mentakhirkan sahur? Salah. Pasal kita kalau tahan sahur, Nabi bersahur, ya. Lepas sahur, Nabi baca Al-Quran 50 ayat. Lalu azan Bilal. 50 ayat. Kalau tuan-tuan bagi Yasin, itu lebih 50 ayat. Yasin itu 83 ayat. Kan? Jadi baru azan. Itulah yang paling aula kita bersahur, ya. Itu ya. Jadi boleh jadi sunnah. Boleh jadi haram makan minum ni. Tuhan buka dalam surah itu At-Taubah. Apa kata Allah? Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai bani Adam,
Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kamu yang elok-elok apabila pergi masjid. Pakai yang elok-elok. Dia kalau boleh bukan hari raya aja, kita sembahyang yang baju baru, baju yang elok. Hari-hari kena khuzu zinatakum. Zinatakum tu maknanya pakai perhiasan yang elok pergi masjid. Kemudian ayat yang di tengahnya tu apa? Kulu wasrabu. Makanlah. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan lebih-lebih. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat lebih-lebih. Tak suka. Macam kita ni kalau lebih-lebih memuji orang pun tak boleh. Ya, kita puji orang lebih-lebih tak boleh kan? Ya. Kalau kita menghina orang lebih-lebih pun tak boleh. Jangan. Jangan. Ni macam kita sarahannya pun lebih-lebih pun tak boleh. Baik isyak habis. Itu dia ya. Paling-paling anjakkan lepas azan tu 5 minit. Itu biasalah. Ini lebih-lebih tak boleh. Itu macam kita makan tapi lebih-lebih. Itu sebab makan tu berhenti sebelum kenyang, berhenti. Boleh. Ini itu hari dekat mana majlis ni. Saya dengar majlis Kamilah, Salawat Kamilah di Uda Utama malam Sabtu yang lepas. Nasi apa? Patut 4 orang. Di belasannya 2 orang pun licin. Itulah dia tuan-tuan. Ramai yang hadir macam hari Jumaat. Itu dia. Semuanya pengarah-pengarah, timbalan mufti pun ada. Ya. Itulah dia. Ya. Jadi itu tuan-tuan mati Allah SWT. Ya. Jadi itu lebih-lebih. Ya. Boleh jadi haram. Ya. Jadi itu tadi apa? Haram. Boleh jadi makruh. Tandu. Minum berdiri. Kadang-kadang kita bulan apa ni, kalau bulan Syawal kan, apa nama tu, kita marhaban ke rumah-rumah tu kan, baca selawat sallallahu alaihi Muhammad. So itu minum kolok berdiri. Apa? Itu makan jemaah sikit. Wah, itu duduklah. Makruh. Mubah. Itu nak buat tak buat terserah, mubah. Dan makan minum tu boleh. Nak makan boleh, tak bukan boleh. Ya. Ada orang tak makan nasi, tak makan anu pun boleh. Cuba tuan-tuan dalam hadis kita baca Yasin, Yasin tu boleh mengenyangkan. Baca Yasin. Baik tu Yasin tu kalau boleh kita baca hari-hari. Pagi baca. Awal pagi baca, awal malam baca. Ya, tu amalan. 1 kali kita baca Yasin sama dengan 3 kali khatam Quran. Itu Yasin. 3 kali kita baca Qul huwallahu ahad, 1 khatam Quran. Qul. Tapi jangan salah baca. Jangan baca Qul huwallahu ahad. Maknanya apa? Makanlah Allah Ta'ala itu yang satu. Qul kata makanlah. Qul huwallahu, makanlah Allah yang Maha Esa. Disuruh makan Allah Ta'ala. Jadi kalau qul, di makhraj huruf dia itu, dia mesti pangkal lidah. Qa. Bila kat, sudah lain. Macam azan. Kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain pula mana dia? Allah yang terkubur pula. Jadi mesti Allahu Akbar. Tengah-tengah. Lidah ada kan? Selagi ada lidah boleh baca Quran. Kecuali kita ada lidah. Tak ada lidah susah. Saya takbir dia. Lidah saya. Allahu Akbar. Jadi baca itu. Dia baca auzubillah tu. Auzubillahi minasyaitan. Ya, lidahnya di lengkungan. Di azan.
bibir. Ya, bibir, lidahnya. Susah kata dia. Betul 5 ni masih ada dalam kita nak baca Quran. Rongga taka, halqum, 2 bibir, lidah, lisan, haisum, hidung. Gigi tak ada halnya. Kalau imam tak ada gigi, pakat-pakat buatkan gigi imam. Sikit seorang. Dia letak jawatan, ambil balik gigi dia. Itulah dia tuan-tuan. Jadi pada malam ini kita sambung ni adab bersaudara kerana Allah. Tengok. Ni adab yang mencintai dan membenci kerana Allah. Jadi kita sebagai seorang Muslim dengan keimanannya kepada Allah SWT, dia tidak mencintai sesuatu kecuali kerana Allah. Bukan kerana apa? Bukan kerana dia ni ada sesuatu, dia tak, kerana Allah, tuan-tuan. Dan tidak membenci sesuatu kecuali kerana Allah. Jadi kita cinta seorang kerana Allah, kita benci pun kerana Allah. Bukan kita benci sebab ialah mungkin musuh kita. Itu salah, tuan-tuan. Ini dalam Islam ni ada dia punya kaifiat dia, ya. Kerana dia tidak mencintai selain apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak membenci selain apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau Allah Ta'ala suka kita ni, apa dipanggil apa? Ya, dipanggil rida Allah, rida. Kita ni tuan-tuan mencari rida Allah. Contoh macam kita, kenapa kita disuruh sembahyang berjamaah? Sepanjang Nabi hidup, Nabi tak pernah sembahyang sendiri, tuan-tuan. Tak pernah. Pada ketika Nabi akhir hayat, uzur, dipapah, Nabi lantik Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Nabi tetap sembahyang berjamaah. Tuan-tuan. Jadi kalau kita ni sihat tubuh badan, ada masa tak pergi sembahyang berjamaah, ini bukan orang, bukan orang. Sebab menurut ayat 18 surah Al-Taubah, kan? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang mengibarahkan rumah Allah itu, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah. Jadi disebut orang-orang yang mengibarahkan. Mana yang datang ke surah ni orang. Ya. Kalau bukan orang, dia tak datang. Contoh macam lembu, kambing. Lembu ada hati, lembu ada mata, lembu ada telinga, dia dengar azan, dia tengok orang pergi masjid, pergi surau tu. Tapi kenapa dia tak pergi? Pasal dia bukan manusia. Jadi kalau ada manusia, ya, manusia dia dengar azan, dia tak pergi surau masjid, ini bukan manusia, tuan-tuan. Ayat tu, innama ya'muru masajidallah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah itu, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, ini. Itu kalau kita menjadi suami yang saleh, selalulah kita yang berjamaah ke masjid, ke surau. Kalau menjadi suami salehah, silalah sembahyang kat rumah je lah. Itu. Sebab itu kalau kita pergi surau masjid, isteri pun dapat pahala, tuan-tuan. Ya. Pahala sepencarian nama dia. Ya, itu. Tak payah dia nak pergi surau. Kalau dia nak pergi, kita jangan larang. Boleh. Tapi jagalah adab. Macam kita pergi Makkah, kan? Ada hotel semua pakai baju sembahyang, baju purdah sembahyang. Ya. Kalau macam-macam macam ini jangan. Itu hari saya jadi imam di Bandar Baru Udah, kan? Ada satu makcik ke akak ke, pakai manik-manik, tuan-tuan. Pakai manik-manik baju. Ya, tengok. Bukan saya yang nak terpingat-pingat. Ada satu Pak Haji itu duduk, dia tengok. Saya tengok, saya dekat bilik imam tu kan nampak, kan? Saya tengok bila Mak Haji tu, Pak Haji lah, bila dia pakai itu, Pak Haji dia pasti sap sebelah dia. Nah, sudah tu saya tengok.
Apa kabar awak? Sihat? Awak sihat? Saya sihat, Haji. Hari-hari begitu. Akhirnya kawin sekarang. Itu dia. Ngandung pula tu. Ditahan juga tak Haji baru umur 60. Yang perempuan tu 50 lebih. Mengandung. Yalah tadi. Sebab Ustaz juga cakap itu hari kan, kalau ada 3 ras tu okey apa dia? 3 ras. Keras, waras, beras kan? Itu syarat dia. Keras dia beras tak ada, tak boleh juga. Keras dia beras saja tapi tak waras, tak boleh juga. Jadi 3-3 tu masih ada. Itu dia tuan-tuan. Baca kitab balik. Ini untungnya ada kitab. Jadi itu. Jadi dengan cinta Allah dan Rasulnya, dia mencintai, dengan kebencian Allah dan Rasulnya dia membenci. Dalil dalam hal ini ada disebut dalam hadis. Hadis ini tuan-tuan nanti Allah diriwayatkan daripada At-Tirmidzi, ya, dalam bab kiamat, ya, di mana Nabi bersabda, man ahabba lillahi wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa, kata Rasulullah, mencintai kerana Allah, ya, membenci kerana Allah, memberi kerana Allah, dan menahan pemberian kerana Allah, berarti imannya telah sempurna. Macam kita kadang-kadang kita cintakan ibu bapa kan, ada disebut dalam Quran, itu disebut tuan-tuan, ya. Macam kita qul in kana abaukum, katakan wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, wa abnaukum, qul in kana abaukum, jika bapa-bapa kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, ya, wa asiratukum, jika saudara mara kamu, wa azwajukum, jika istri-istri kamu, wa amwalun iqtarabtumuha, jika harta benda yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu takut rugi, wa asirat wa masakin tardawnaha, jika rumah tempat kediaman kamu yang kamu cintai, ya, ahabbu ilallahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilih, jika itu yang kamu utamakan, membalakankan cintanya kepada Allah dan Rasul pada jihad banyak Allah, patarabasu, awas, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi'amrih, sehingga Allah akan membuat perkiraan kepada kamu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang fasik. Jadi maknanya apa? Ada orang kadang-kadang dia ni cinta bapa. Pasal apa? Pasal bapa ni banyak pokok durian, ya, balik kampung, ada cinta. Cuba kalau tak ada, kan? Ada orang, bukan tak boleh. Kita boleh cinta kepada bapa kerana Allah, cinta anak kerana Allah, cinta saudara mara kerana Allah, cinta isteri kerana Allah, cinta harta yang diusahakan kerana Allah, cinta perniagaan yang kita takut rugi kerana Allah, cinta rumah tangga yang kita bina itu kerana Allah. Ini dia tuan-tuan. Berdasarkan hal ini, maka semua hamba Allah yang saleh dicintai seorang muslim dan dijadikan sebagai wali. Wali itu apa? Daripada kalimah wilayah. Wali itu menjaga, wilayah itu yang dijaga. Wilayah, kan? Macam kita sekarang, ini wilayah Iskandar, kan? Ini tuan-tuan, ya, ada walinya, ya. Johor Bahru lain walinya, Pontian lain walinya, Batu Pahat, Muar, Selamat, sampailah seluruh negeri Johor lain walinya di segi daerah. Negeri pula lain lagi. Johor lain walinya, Malaka lain walinya, Negeri Sembilan lain, Selangor lain, wali.
Sebab kalau di Indonesia itu apa? Wali kota. Itu Datuk Bandar, kan? Lain. Kita di sini apa? Iskandar Putri, kan? Sebab Senai sana dah mulai. Perling itu ada dua. Ada Johor Bahru, ada Iskandar Putri. Macam kawan udah utama tu Johor Bahru. Sebab dia punya pot-pot dia 81200. Sebelah rumah jalan tu dah 81300. Dah sekudai. Ini lain wali dia. Itu dia tuan-tuan. Jadi kita ni sebagai wali Allah. Wali Allah ni kita menjaga, kan? Jaga sembahyang, jaga jangan sampai kita tinggalkan segala perintah Allah. Itu dia, sebagai wali. Semua hambanya yang menjauh dari perintahnya dan rasanya dibenci dan dimusuhinya. Jadi kalau kita ni yang dibenci oleh Allah, langgarlah segala perintah Allah. Allah benci. Begitu tadi, tuan-tuan. Allah redanya apa tujuan? Macam kita sembahyang jemaah. Hikmah sembahyang jemaah ni ada 5. Pertama, syiar Islam. Syiar Islam. Kita sembahyang jemaah ni syiar Islam. Azan dia bila semua orang dengar seluruh karya sini. Syiar tu. Jangan tak ada azan. Azan penting. Bil imam tak datang tak kisah dia. Janji ada yang azan. Akhirnya apa? Ini terjadi dekat Taman Tok Aminah, dan dia imam azan, dia qamat, dia jadi imam, dia jadi makmum. Orang tak ada. Orang tak ada datang. Tu kalau ada orang makruh mengumpul tu. Kalau imam azan tak apa, bagi orang lain qamat, dia jadi imam. Yang makruh tu dialah azan, dia qamat, dia jadi imam. Akhirnya makmum marah, dia pula jadi makmum. Boronglah situ engkau, kata dia seorang. Ini tu syiar Islam. Yang kedua, tuan-tuan, kita dalam jemaah ni menyatu padukan ummah, menyatu padukan. Orang yang menjaga masjid, mentadbir masjid itu tak pernah tanya. Ni masa COVID-19 ni kan ada daftar tu kan, suhu daftar. Yang tukang catat dia tanya, awak ni parti apa? Tak ada. Awak parti apa? Kalau dia tanya saya cakap saya DIP. DIP itu apa? Di atas panggar. Itulah dia, tuan-tuan. Tak ada orang tanya tu, engkau apa? Hijau ke? Hijau muda ke? Merah ke? Urin ke? Terserah. Itu menyatu padukan ummah nama dia. Yang ketiganya apa? Yang ketiga, tuan-tuan mati Allah Ta'ala, mendisiplinkan diri. Kita semua yang bagaimana disiplin. Sebab itu seorang jadi imam, kan? Bila imam takbir, makmum takbir lah. Bila imam rokok, makmum rokok lah, kan? Takkanlah bila imam rokok, makmum sujud. Itu dah tak disiplin. Ini disebut dalam hadis, innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Faiza kabara fakabiru wa la yakbir hatta yakbir aw khamaqat. Sesungguhnya imam itu dijadikan ikutan. Bila dia takbir, takbirlah. Jangan takbir dulu. Melainkan imam itu takbir sempurna dulu baru kita bertakbir. Itu. Maksudnya bila Allahu Akbar itu imam, baru kita Allahu Akbar. Jangan banyak-banyak, jangan lambat-lambat. Jangan imam tu dah baca Fatihah, kita perlu habis lagi takbir. Tak habis-habis. Imam dah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baru usalli fardhan maghrib. Allah. Dah tak masuk pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Dah tumyam pula lalu. Macam itu kan? Tak boleh kan? Bila imam Allahu Akbar aja, Allahu Akbar aja sudah. Apa yang tadi kita dah niat lah sembahyang daripada rumah, tadi dah berniat sembahyang dah. Sebab itu Imam Maliki, Hanafi, Hambali
Kalau dia berumah itu sebab disuruh kita ni berwuduk di rumah. Man tatahara fi baitihi, kata dia. Barang siapa yang berwuduk di rumah, sepanjang perjalanan dia itu dia sembahyang. Jadi bila sampai dia ke masjid, imam dah mengucapkan Allahu Akbar, selesai. Ini betulkan leher lah, sangatnya lain. Sudah itu usalli fardal maghribi salasa raka'atin. Allahu Akbar, terlebih lagi. Ini ya, itu disiplin 4-3. Yang keempat, siapa datang dulu dia berhak depan. Kecuali kalau inilah ni kan, kalau di Taman Pasir Putih itu dia ada ni imam 2, ni Bilal, ada 3 saf, 3 sajadah. Itu janganlah, yang lain tu terserah. Siapa datang dulu dia berhak. Itu sebab kalau hari Jumaat, barang siapa datang di waktu yang pertama, seolah-olah dia berkorban unta. Itu saf pertama tu. Yang kedua lembu. Yang ketiga kambing. Yang keempat ayam. Yang kelima telur ayam. Nah, yang keenam telur pun dah tak ada lagi dah. Untung dia ada telur sendiri. Itu bila sudah bila alhamdulillahil qail, kata imam. Dah baik. Itu dia. Itu di Perling, Bandar Baru Uda. Bila sudah imam itu ditutup dia, tak boleh lagi masuk masjid. Kau bawa sejadah sendirilah, kamu di luar lah sembahyang. Itu. Sampai bila orang nak mana suruh tu, orang dah azan asyik mana seorang aja tuan-tuan. Itu aja. Bila sudah terlebih, cuma tutup pintu taman tu, sediakan tikar kat luar tu. Pandai-pandailah kau situ lagi. Itu. Tidak kata dia sampai bila kita melayan orang macam ni. Pasal apa orang ni tadi dah lambat, rupanya dia ke masjid lain dah tak terima lagi dia dah. Pasal lambat. Siapa suruh lambat? Dah tahu dah sembahyang Jumaat. Kan kalau tuan-tuan buka dalam kitab Hidayatus Salikin, di antara adat-adat Jumaat itu pada petang Khamis, maka isteri kita sudah sediakan baju yang kita nak pergi sembahyang Jumaat. Isteri kita dah siap menjelang malam Jumaat tu, dah berias diri dia dah. Pakaian pun dah yang nipis-nipis saja. Pasal permintaan kaum bapa. Malam Jumaat kliwon. Ini sebab itu kita di Johor ni kan hari Jumaat cuti kan. Okey lah. Kenapa pula terlambat pula sembahyang Jumaat? Itu tadi ya. Yang kelima, kita mencari keridhaan Allah. Ridha. Allah tak suka. Kita ni tuan-tuan, yang penting kita ni macam mana Allah suka kita. Itu dia. Kalau Allah tak suka, susah. Sebab itu sahabat Nabi, title dia apa? Bukan profesor, bukan doktor, bukan apa lagi, bukan kiai, bukan sahibul samahah, bukan ashabul fadilah, kan? Apa title sahabat? Radhiyallahu an. Itu dia tuan-tuan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ada juga sebagian karamallahu wajhahu. Radhiyallahu an itu maknanya apa? Buka dalam suratul Bainah begitu ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasya rabbah. Ya. Karena mereka ini takut dengan hukum Allah. Dzalika khasya radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasya rabbah. Dia takut dengan Allah. Sebab itu Sayyidina Umar tu jarang macam mana tuan-tuan. Bila dengar raja azan, dia macam takut, seolah-olah kiamat nak berlaku. Padahal Sayyidina Umar tu garang. Orang tak pergi masjid tuan-tuan, dia jadi imam, jadi khalifah, ya, Amirul Mukminin. Dia suruh pembantu dia, awak pergi ke rumah sepulan-sepulan, bawa pedang kali. Pasal apa dia tu pergi masjid?
Itu dia. Dulu ya je, tak ada masjid. Mana masjid? Ada saya tambah aja lah. Dulu macam beli rumah, pergi pemaju, tengok ada tak tapak masjid? Aku nak kat sini. Dia tu tapak dia ada. Tu dia sudah nak. Wah, jawatan kuasa penaja. Sorat. Dapat masjid. Dapat masjid. Dia tetap pilih merajuk pula. Dan merajuk tempat masjid lain pula. Nah, itu dia. Ada satu masjid di Johor Bahru ni, saya ni pusing dah tuan-tuan. Tiap malam lah, tak ada cuti punya lah. Kenapa aku tak pergi masjid? Selagi biawak tu kata dia, selagi biawak tu yang mentakbir, minta maaf lah. Hai, baik-baik lah. Selagi biawak tu kata dia, tengok. Padahal orang mentadbir tu apa susahnya, 2 tahun aja, lepas tu kau pilih orang lain. Apa salahnya masjid? Lain kalau kita bermusuh dengan imam tu lain. Kalau kita tak reda dengan imam tu, tak payahlah. Kita boleh maparakah, boleh cari masjid lain. Mungkin kita tak suka dengan imam tu, kini segi imam. Sebab saya pernah tuan-tuan khutbah. Ustaz, boleh khutbah tak? Kenapa? Saya tajuk ni tak berapa kenal dengan saya, tak kata dia. Tajuknya apa? Johor bebas daripada asap rokok. Imam tu asap rokok. Jadi aku minta maaf je lah, kata dia. Aku tajuknya aku serah je lah. Aku dah suruh imam seorang tu, dia pun tak nak, kata dia. Sama je asap rokok juga. Jadi kawan pun menghentikan tuan-tuan. Itu dia. Macam mana? Jadi itu tak boleh. Sampai itu kan pernah mau gaduh kan. Imam-imam yang rokok sila letak jawatan. Tak layak mengambil yang lawan yang jakib tu, kata dia. Ini tuan-tuan. Tu ya. Isap rokok. Tapi isap rokok ni dia ada 3 kategori. Ada yang makam muqtadi nama dia. Permulaan dia isap keluar. Itu tak ada apa. 1000 batang menggaul isap pun tak ada hal. Dia yang kedua, ini kaki rokok. Dia terbayang itu Ira Pajira. Ini kaki rokok. Ada satu lagi, tai rokok. Isap rokok kuat, tak pernah beli, minta ni. Isap habis dengan asas-asas ni telan. Ini memang tai rokok. Macam sok pula. Ini memang cepat mampus lah tuan-tuan. Itulah ya. Jadi itulah ya. Jadi berbalik kepada tadi. Itu sebab kita tuan-tuan ya memusuhi. Dengan sikap yang demikian ini tidak menghalanginya untuk menjadikan mereka sebagai saudara, teman akrab karena Allah. Mengkhususkan mereka dengan kecintaan dan kasih yang lebih. Kerana Rasulullah SAW telah memotivasi agar menjadikan orang-orang seperti mereka sebagai saudara, teman akrab. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, al-mu'min elfun ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Hadis Ahmad ya, atau Berani Al-Hakim disahihkan. Seorang mukmin itu teman akrab dan boleh diajak berteman. Ini boleh diajak berteman, boleh kita berbuat, kita boleh. Yalah, mesra. Dia ada juga jenis orang yang tak mesra. Ya, ada kadang-kadang orang komplain. Imam-imam ni kan sekarang imam-imam muda-muda, kan? Imam tak mesra makmum gitu. Ya, imam kan. Ada kadang-kadang saya kuliah tu imamnya muda. Saya kuliah dia duduk kat bilik, tak mau keluar. Ya. Dia tu nanti isyak aja terus keluar. Orang ada jamuan makan tak nak bermesra dengan orang. Jadi macam mana? Aku itu paling pantang enggak ada makmum kan. Macam itu jadi imam ni kita mesra makmum. Kita boleh bergaul, boleh apa cuma kan, diajak berteman. Macam itu. Yang kawan tuan-tuan saya dekat Udah Utama, lepas saya kuliah subuh, ngeteh dekat restoran Bila tu kan.
Sepanjang saya ceramah berapa lama tahun dah, tak pernah saya bayar lagi. Orang lain aja bayar. Saya sendiri itu saya nyuruh. Sudah turun datang. Kira sekali ustaz tu, tengok. Padahal saya buka cungkuk tu, pakai baju Adidas. Tuan-tuan. Kira sekali. Bisa bayar dah. Tadi orang tadi bayar dah ustaz tadi. Pasal kita mesra dengan orang. Itu. Macam saya di Utama tu, ada Datuk tu. Datuk Moi. Datuk Moi tau. Dia tu jamaah diraja. Dia lah yang menaja masjid tu. Berapa juta tu. Orang sultan tu. Ya. Dia kalau salam saya tu hari apa? Pasal mesra. Saya buka amplop 20 keping RM50 tu. Tuan-tuan. Tiap bulan tu dia tu sat kata dia. Sudah. Mula-mula berjumpa tu macam ini je. Tapi bila amplop ada sah. Itulah tuan-tuan. Ini di Mesir bila tu dibagi dia 500. Tapi ada imam yang ada takut ada. Macam mana kau nak tu? Bila nak pergi beli, sudah tu balik. Tak mesra orang. Itu dia. Dia nak utai juga tuan-tuan. Itu dia. Imam utai kan dia pandai kan? Dia pandai. Gini dapat. Itu. Ini. Jadi itu tadi ya, kerana Allah mengkhususkan. Jadi sabda Rasulullah tadi ya. Kemudian disambung lagi sabda Nabi. Di sini panjang dia punya hadisnya tuan-tuan ya. Inna hawlal arsh manabira min nur 'alaiha qaumul liyasahum suhum nur wa wujuhuhum nur laisu bi'anbiya'a wala suhada yaghbituhum nabiyyun wa suhada faqalu ya Rasulullah sibhum lana faqala al-mutahabbuna fillah wal mutahalisuna fillah wal munzawiruna fillah. Ini hadis riwayat At-Tirmizi ya, Ahmad. Sungguh kata Nabi, di sekitar aras itu ada mimbar-mimbar yang terbuat daripada cahaya. Di atasnya ada sekelompok orang, pakaian mereka itu bercahaya. Wajah mereka itu bercahaya. Wujuhul yawmaidin nadhirah, muka mereka bercahaya. Mereka bukanlah para nabi, bukan para syuhada. Mereka membuat para nabi dan syuhada merasa ingin memiliki seperti yang mereka miliki. Para anbiya pun ingin macam itu. Tapi dia bukan anbiya, bukan syuhada. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kan dia disebut sini ya. Faqala ya Rasulullah, sibhum lana faqala. Dia kata, wahai Rasulullah, gambarkanlah sifat mereka itu. Siapa mereka itu sebenarnya? Yang bercahaya tadi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal manzawiruna fillah. Ini rupanya orang tadi ya. Yaitu orang ini ada orang-orang yang saling mencintai kerana Allah. Macam kita kan, bertemu dan berpisah kerana Allah. Kita datang surau ni bukan kerana yang lain, kan? Kerana Allah. Kita melaksanakan salat berjamaah, kan? Kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita nak bercakap tentang hukum hakam Allah, kan? Ini kerana Allah. Dia ada juga tuan-tuan, bila ada majlis tu, Ustaz, malam ni ada ngap tak? Ada makan tak? Tu. Ini yang dicari dia. Ini makanan jasmani, makanan rohani yang penting. Dan rohani ni macam ni lah, zikir ni tuan-tuan. Ya. Ini kerana Allah. Kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Ini tadi, saling duduk berkumpul kerana Allah. Kita ni duduk dalam majlis ilmu. Karena apa tuan-tuan? Karena apa? Bukan karena melihat orang yang ceramah tu.
Berceramah tu itu aja. Asyik banjari je kerja. Tak ada orang lain kah? Itu kan. Kan ada macam itu. Tu Sayyidina Ali. Katanya Ali apa? Kalau kamu dengar orang tu berceramah, ya, berceramah, berdakwah, zamannya dia memberi kuliah, jangan kamu pandang orangnya tu. Kamu tengok apa yang dicakap dia. Walaupun budak kecil, kalau cakapnya tu ada dia punya hujah dia, berdasarkan kepada Quran ada, sunnahnya ada, dengar. Itu dengar. Kalau kita dengar, saya kalau dengar ceramah, kalau merapul saya tinggalkan aja. Macam lain macam aja tuan ceramah tu. Ceramahnya nak mengumpat orang aja. Ya, begitu dalam surah apa? Wailul likulli mazatin allazi jama'a mana wa'adadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazana fil khutamah wa ma adraka ma khutamah narullahil muqadatu allati tatlu 'ala afidah inha 'alaihi mu'sadah fi 'amadin madadah. Apa kata? Celakalah pencela, pengumpat, pengumpul harta. Pencela dia. Saya pernah tuan-tuan, saya jadi qari jemputan. Orang tu berceramah. Ceramah mau Rasul. Tapi sepanjang berceramah tak ada langsung cerita mau Rasul. Cerita kerajaan dulu macam ini, macam ini, semuanya salah aja orang lain. Itulah, itulah. Semuanya salah aja, tak ada yang betul ni orang. Lari daripada tajuk tu. Saya pakal aja tuan-tuan. Pasal saya kari jemputan, orang tu belum bersalam, saya tunggu je lah. Kalau dia bersalam, malam baru cabut dia. Salam tu amplop kan. Itu dia. Apa ceramah macam ini? Macam ini tak payah panggil dia lah. Aku sendiri boleh ceramah lah kari jemputan. Itu kalau orang tu mau Rasul, cakaplah tentang mau Rasul. Kenapa kamu cakap menyalahkan kerajaan? Bulah, inilah. Sampai GST tu apa? GST tu geng songkok tinggi kata dia. Ada pula GST geng songkok tinggi. Tak boleh lah kita cakap begitu. Saya tuan-tuan banyak juga dah. Ada orang-orang kerajaan, ustaz cakap aja yang hak. Jangan kita menyentuh orang sudah, jangan mengasut sudah. Cakaplah kata dia tentang agama. Qul haq walau kana murad. Katakan yang pahit tu, yang patah, yang benar tu walaupun pahit. Katakan. Tapi jangan kamu itulah orang tu sebut namanya pula. Jangan tuan-tuan. Ya. Kita ni jangan suudzan dengan orang. Biar husnuzan. Dia sangka orang. Kita ni sangka baik. Kan baik kita boleh, sangka buruk. Kita harus sangka baik. Macam kata saya kalau cakap dengan orang rumah, awak bila saya lambat balik, awak sangka baik ialah. Jangan. Mungkin saya kalau lebih itu mungkin saya sembahyang dulu, sembahyang witir dulu. Sangka baik. Lepas tu nanti orang nak tanya-tanya tentang Quran. Sangka baik. Ini apa selambat bayi orang tua ni? Apa ni sekarang ni pukul 9.30 pun tak balik-balik lagi ni. Ini risau tuan-tuan. Jangan mak janda mana pula disinggah pula. Tu sangka buruk. Macam kita umpamanya bila suami tu tengah hari dia pukul 10 ke dia telefon, jangan sangat buruk. Mungkin dia tengah sembahyang duha kan. Itu. Ya. Ni sangka buruk. Gitu. Jadi itu tadi seperti merasa apa dia tadi tadi wailul likulli celakalah pencela pengumpul harta. Kan ada orang berceramah tuan-tuan nak mengumpul harta. Ya. Ustaz boleh ceramah. Awak tanya saya punya PA lah. PA. 2K dah kan? 2K. Tidak, tak boleh. Masukkan dulu ke akaun saya baru saya pun. Sepanjang saya berceramah tak pernah lagi dapat 2K. Tak benar. Ya.
Satu ki pun tak pernah. $900 pernah. Dekat masjid apa Tampines, tuan-tuan. Itu pun dah salah bagi, kita tahulah. Saya pun bersedia juga. Sudah tu saya telefon balik. Itu betul ke ni? Betul lah. Itu kita sediakan $500 aja. Tapi ada orang perempuan ni minat ustaz ni, dia macam sampai $900. Yang sana kok ditukar dekat 3,000 lebih, dekat 3,000. Nanti tu tak habis tu, kena panggil lagi tu, cakap tak habis ceramah ni. COVID-19 pun sampai sekarang belum. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi tu. Jadi para sahabat berkata, wahai Rasulullah, gambarkanlah. Tadi pengumpul kata. Jadi orang tadi itu akan disumbat oleh Allah Ta'ala ke neraka utama. Ya, pencela, pengumpul harta. Dia maknanya, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Hujjatul Islam Al-Ghazali, Sayyidul Salikin. Ya. Kita ni kalau orang berhajat kan, kita ni katakanlah orang-orang yang ada ilmu. Satu tempat tu berhajat agar kita mengajar orang tu. Kemudian kita mengenakan syarat buat orang tu. Awak panggil saya, kau kena bayar sekian-sekian. Ini tak boleh. Itu, tuan-tuan. Jangan. Saya pernah mengajar dekat Pandan, Wahilwa. Kamu oleh Pandan dekat Yepsing tu. Ustaz, kata yang ketuanya, kita ni mungkin yang terakhir panggil ustaz ni. Masalah apa? Puan, sebab yang biasa yang tukang bayar ustaz ni sudah berpindah ke taman baru tadi. Dia tak ada di sini. Sedih saya tu. Puan jangan cakap tentang inilah. Saya tetap datang. Saya datang. Saya banyak duit lah kat bank lah. Kat bank aje lah. Tapi sekarang saya ajar pakai kitab Sayyidul Salikin tu tebal. Jadi jangan sebab ini puan banyak-banyak ni tak apa, saya korban, tak ada halnya. Tuan-tuan, ini itu tadilah neraka utama. Sebab itu nanti bila kita di surga nanti kan, malaikat kita di surga nanti, tuan-tuan, kita ni akan menjarahi satu sama lain. Macam saya punya di surga, imam sini punya surga Jannatul Naim, dia boleh. Di mana kita nak tahu nanti? Tanya malaikat Ridwan. Saya nak ziarah Ustaz Arsyad Banjari lah, kat mana? Dibuka satu-satu. Firdaus tak ada. Jannatul Naim pun tak ada. Jannatul Salam pun tak ada. Tak ada. Pergi pula ke Malik Zabaniyah tengok. Neraka Jahanam tak ada. Ke Jahim tak ada. Ada kat sini. Neraka utama. Pasal apa dia utama? Dia dulu cara suruh kita masuk ke, dia memang dia suruh. Awak tahu? Dia inilah yang wailul likulli humazatil humazatin alladzi jama'a malahu adada. Dia bersalah dulu, dia nak pulus. Itu. Nak mengumpul ni, ya sabu anna malahu akhlada. Kalla la yambazana fal utama kata Allah. Ini kan. Jangan. Tuan nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Saya amplopnya tu tak penting. Yang penting isinya aja. Itu dia. Ya. Jadi itu dia. Baik. Wahai Rasulullah, gambarkanlah sifat mereka itu. Jadi beliau bersabda, yaitu orang-orang yang saling mencintai kerana Allah. Ini tadi yang tadi bercahaya tadi kan, di aras. 2, saling duduk berkumpul kerana Allah. Kumpul kerana Allah, dengar ceramah, ya. Kemudian yang ketiga, saling berkunjung kerana Allah. Sebab itu kita tuan-tuan berkunjung pada sahabat yang sakit ke apa ke, kita mengunjungi sahabat. Ya. Di Bandar Udara Utama tu bagus, saya tengok. Dia baru-baru ni tu hari 2 hari yang lepas tak, ya. Bila tu selalu ikut saya kan, dia kata tak boleh, dia bagian khairat kematian. Ada orang sakit tuan-tuan,
Jadi ahli masjid ni datang sana ziarah orang yang sakit tadi, dibagi hadiah. Tu. Nah, ini yang disuruh dalam hadis tadi ni, ya. Ya. Saling berkunjung kerana Allah. Itu dah. Jadi 3 perkara tadi, ya. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala. Dan sahabat beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna minal ajli, ya, wa khaffat mahabbati lilladzina yatabasaruna min ajli. Ini hadis qudsi, ya. Hadis qudsi ini firman Allah, tapi dilapatkan oleh Rasulullah. Telah tetap kecintaanku bagi orang-orang yang saling berkunjung kerana aku, kata dia. Dan telah tetap kecintaanku bagi orang-orang yang saling menolong kerana aku. Tuan-tuan, ya. Nah, ini. Nah. Sekali lagi ya. Satu hadis lagi, ya. Nah. Lalu Nabi sabda lagi, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillu illa dhillah. Ada 7 orang, kata Nabi, yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala dalam naungannya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah di aras. Ada 7 golongan. Pertama apa? Pertama kata Nabi, imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. 1. Yang kedua, wasababun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Dia ni, kita masa muda-muda dulu pun dah beribadah, bukan dah pincin baru nak beribadah. Itu tak termasuk dalam ni. Ni muda-muda, dia gunakan masa muda tu untuk ibadah. 2. 3, ya, wa rajulun qalbuhu mu'anakum fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ingat masjid, main berjamaah. Ini 3. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Itu kan, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid apabila dia keluar daripada hingga dia kembali lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi jitama'a ala dzalika wa tafarraqa alaih. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai, macam kita ni mencintai kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, tuan-tuan, ya. Yang kelima, warajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Orang yang menyendiri, dia sendiri menyendiri berzikir kepada Allah, lalu air matanya mengalir. Dia bangun tengah malam, dia sembahyang taubat, melilih air mata, dia mengingatkan dosa yang telah lakukan. Ini satu titisan air mata ni punya harga, tuan-tuan, haram api neraka. Kalau dia pada masa itu tak ada yang dia ni sifat riak, tak ada, semata-mata kerana Allah. Itu yang ke 5, ya, yang kelima. Yang keenam, dia 7, Yang keenam, wa rajulun da'at humra'atan ratun zata hasabi wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini dia. Ini saya pun belum jumpa lagi, tuan. Orang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang cantik, jelita, memiliki yang baik, ya, dia mengajak kita untuk berasmara ataupun bercinta ataupun berzina. Lalu si lelaki tadi kata, faqala inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Pernah saya sendiri tak ada lagi orang muda tak ada, datang perempuan tu cantik kan, menggoda, abang ustaz, abang aja kalau dia sebut, dia kita punya aura dia lain kan. Saya dekat sana tu ada kedai kan, bila orang bang
Milo Ice bungkus. Harga Milo Ice itu 2,5 lah. Tapi pasal dia sebut abang, RM2 ya. Dia punya abang tu lain. Tapi setakat itu je. Tak ada. Yang ini tadilah hadis ni, dia ni ajak orang tu berzina macam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan? Dia tutup pintu tingkap, dia kejar Siti Zulaiha, sampai koyak beliau gamis di belakang. Sehingga dalam Quran disebut inna nafsa la'amaratun bisu ila marrahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu amarah tu sentiasa menyuruh kita buat jahat. Tapi Nabi Yusuf tu di Allah pelihara ila marrahimah rabbi, kecuali dengan kerahiman Allah. Dan kerahiman Allah itulah Nabi Yusuf selamat daripada godaan Siti Zulaiha. Ini dia tak ada. Setakat ini tak ada orang menggoda kawan ini, tak ada. Datang tanya masalah dia lah. Ya, tanya masalah dia. Ya. Tanya nak bayar fitrah dia lah. Ya. Dan goda-goda tak ada. Ya. Itu dia. Pasal apa mungkin saya berdoa, saya doa makbul agaknya, doa kawan tu. Itu tuan-tuan, doa ni jangan tinggal antara tasawuf dengan salam tu. Minta perlindungan Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah daripada azab jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri, azab kubur. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup. Tu fitnah hidup tu, godaan tu, hidup dan mati. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nah, itu. Yang akhir, yang akhir ya. Yang akhir, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Itu dia ya. Ini yang keenam, yang ketujuh. Yang ketujuh ialah ya, orang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkannya pada tangan kanan. Maknanya tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Maknanya dia bersedekah kerana Allah, bukan kerana dia ada juga tuan-tuan. Kalau dulu kan kalau mau dirasa kan ada borang dia Badan Agama kan, nak nyumbang berapa kan, banyak ni surau Nurul Salam nak mengadakan sambutan Rasul, ada borang ya. Bila RM2 hamba Allah ya. RM2 hamba Allah. RM1 nama yang lupa tu, nama. Ini maknanya tu nak diketahui oleh tangan kiri. Tangan kanan tak tahu tangan kiri yang membagi itu tuan-tuan. Inilah ya. Jadi itulah tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita akan sambung dia akan datang. Ya, banyak lagi ni ya. Itu belum huraian dia lagi ya, huraian dia. Jadi takat itu dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada bermanfaat bagi saya dan juga tuan-tuan, masya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa risailil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adina bil ilmi زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.